صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Okey, Alhamdulillah kita jumpa semula. Sebelum ni kita dah berapa bulan kita berjumpa. Alhamdulillah malam ni kita berjumpa semula. Dan malam ni kita nak tengok satu surah yang Ustaz rasa sangat-sangat penting untuk kita lihat, untuk kita cuba faham. Okey, sekarang adik-adik semua sihat Sihat. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Okey, hari ini kita akan berbicara tentang surah Al-Masad. Surah Al-Masad, di mana kedudukannya adalah surah yang ke-111 di dalam Al-Quran. Surah yang ke-111 di dalam Al-Quran. Baik. Sebelum kita bincang malam ni, kita sama-sama nak lihat, kita nak faham tentang surah ini. Saya nak tanya terlebih dahulu. Siapakah yang diceritakan di dalam surah Al-Masad? Okey, dia tak bagi jawapan. Tentang Abu Lahab. Okey, itu tengok. Okey, kita tengok. Okey. Start bagi clue. Okey, tadi apa jawapannya tadi? Abu Lahab. Okey, kata Abu Lahab kan? Lagi? Isterinya. Okey, kita tengok Okey, ini jawapan dia, kita bagi clue. Ini adalah apa? Abu Lahab. Abu Lahab. Tapi dan apa tu? Kejahatan. Dan kejahatan lagi? Dan apa nama kunyah isteri dia tu bukan Ummu Jamil kan? Itu kan? Isteri. Dan kita bagi clue kat sini. Dan Isteri. Pandai. Okey. Jadi malam ni kita nak lihat tentang Abu Lahab dan juga isterinya. Inilah yang diceritakan di dalam surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Okey, soalan pertama, tahniah kerana berjaya menjawab dengan baik. Okey, soalan yang kedua, apakah maksud Al-Masad? Tadi tentang siapa? Sekarang ni apakah maksud Al-Masad? Yang apa tu? Dekat macam terikat macam tu. Yang terikat. Okey, lagi ada jawapan lain? Sawit tu. Apa dia? Sawit. Sawit? Saya salah. Okey, dia jawab tali lagi. Sufi jawab tali. Lagi ada lagi tak? Jawapan lain? Okey. Jawapannya adalah tali yang dipintal. Tali yang dipintal. Itulah yang dimasukkan sebagai Al-Masad. Nanti kita nak faham ni, kenapa disebutkan tali yang dipintal. Okey? Baik. Okey, jom kita sama baca surah Al-Masad. Okey? Ikut Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab.
سيصلى سيصلى نارا ذات ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة حمالة الحطب الحطب في جيدها حبل من مسد. في في جيدها جيدها حبل حبل من من مسد. مسد. Okay. Siapa tahu makna bagi setiap ayat ni? Okay, yang pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab. Apakah maksudnya? Tabat tu macam apa, bukan macam celaka. Tabat. Okay. Kelah Celaka bagi ataupun kedua-dua tak ya, apa yang binasa. kedua-dua tak Kedua-dua tangan dia. Okay. Okay. Ini maksud dia. Binasalah kedua-dua tangan siapa? Abu Lahab. Abu Lahab, dan binasalah dia bersama. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Artinya, dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Sayasla naran dhata lahab. Dia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan juga isterinya seorang perempuan pemunggah kayu api. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya sejenis tali dari tali-tali yang dipintal. Baik. Surah ini turun, okey, memberitahu, menegur, okey, Abu Lahab yang sentiasa menentang Nabi SAW. Soalan seterusnya, apakah hubungan Abu Lahab dengan Nabi SAW? Apa Abu hubungan Lahab. Nabi? Abu Lahab. Itu Pakcik Nabi. pakcik Nabi. Abu Lahab adalah pakcik Nabi. Jadi bila sebut pakcik Nabi ni hubungan rapat tak? Dapat. Ya, sangat dapat. Apa Ada dua Ha. Ya. apa tanya rapat ke dapat? Rapat tak? Tanya Apa dua anak lelakinya kahwin dengan dua anak Nabi Muhammad tu kan. Sebab tu dapat. Dapat. Okey. Sebab anak Nabi pun, siapa anak Nabi? Siapa anak Nabi yang berkahwin dengan anak Abu Lahab? Siapa? Nama dia Ruqayyah. Anak Nabi yang perempuan namanya Ruqayyah. Kahwin dengan siapa? Siapakah nama anak Abu Lahab? Nama anak Abu Lahab adalah Lutfi tahu? Tak tahu. Nama dia Utbah. Utbah. Utbah bin Abi Lahab. Utbah bin Abi Lahab. Anak Nabi siapa? Ruqayyah. Maksudnya apa? Maksudnya Abu Lahab ini adalah bapa mertua siapa? Nabi Muhammad. Kan. Bukan, anak Nabi Muhammad. Ruqayyah. Ruqayyah. Okey, Ruqayyah. Okey. Tapi sebab Nabi SAW dibawa satu ajaran, iaitu ajaran Islam yang bertentangan dengan agama nenek moyang mereka, kan? Jadi Abu Lahab tak suka. Jadi apa yang Abu Lahab buat? Abu Lahab suruh anak lelaki dia ceraikan Ruqayyah. Jahat tak? Jahat. Jahat. Lepas tu Ruqayyah kahwin dengan siapa? Lepas dia bercerai dengan Utbah bin Abi Lahab, dia kahwin dengan siapa? Dia kahwin dengan Sayyidina Uthman. Pandai. Dia kahwin dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi kita lihat sekarang ni, walaupun Nabi tu anak saudara kepada Abu Lahab, tapi sebabkan Nabi bawa satu ajaran agama yang bertentangan dengan agama nenek moyang mereka, jadi Abu Lahab tak suka. Sehingga anak Nabi pun diceraikan oleh anaknya. Jadi kita lihat bagaimana Abu Lahab ni. Baik.
Boleh tak kita nak kenalan dulu dengan Abu Lahab? Siapakah Abu Lahab? Pakcik Rasulullah. Okey, betul. Betul. Abu Lahab ni adalah pakcik Rasulullah, sebenarnya daripada Bani Hashim. Abu Lahab ni, untuk maklumat adik-adik, dia ni kaya. Dia ni ada kedudukan dalam masyarakat. Dia ni famous. Dia ni handsome. Itulah Abu Lahab. Okey. Ada suatu ketika bila anak Nabi SAW meninggal, Abu Lahab suka. Dia jerit-jerit, dia menari depan rumah Nabi. Jahat ke tak jahat tu? Jahat. Sedangkan dia adalah bapa saudara Nabi. Anak Nabi meninggal, dia buat macam tu. Jadi kita tengok ni adalah bapa saudara yang teruk lah kan. Satu, bapa saudara. Yang kedua, dia tinggal bersebelahan dengan rumah Nabi. Nabi. Dia juga adalah jiran yang teruk. Adalah bapa saudara. Jiran pun teruk juga. Kan, dia ni ikut satu sifat iblis. Apakah sifat iblis? Iblis kata, ana khairun minhu. Ingat tak masa iblis Allah Ta'ala minta untuk sujud kepada Nabi Adam? Ini jawapannya. Dia kata apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Inilah juga sifat yang ada pada Abu Lahab. Jadi boleh tak kita ikut sifat ni? Tak. Bila kita jumpa kawan-kawan kan, kita kata, aku lagi baik daripada engkau lah. Boleh tak kita cakap macam tu? Itu sifat apa? Sifat bongkak, takbur, meninggi diri, betul? Betul. Kalau kita buat sifat-sifat itu, kita ada sifat-sifat itu, maksudnya kita apa? Kita sama seperti Abu Lahab, kita sama seperti iblis. Okey. Oleh yang demikian, bila mana kita tak suka kat seseorang tu, kita bukan tak suka sebab fizikal dia, tetapi kita tak suka perangai dia yang tidak baik. Dia ada buat benda-benda lain yang baik kan. Jadi janganlah kita terus tolak dia. Kita tak suka yang perangai dia yang buruk saja, jadi kita tegurlah dia. Jangan kita tak kawan dengan dia terus. Jadi ni yang boleh kita belajar. Bila kita ada kawan-kawan yang buat jahat, buat benda tak betul, jangan kita lari daripada dia, kita tinggalkan dia. Kita kena bantu dia. Sebab kita tak suka hanya sedikit perangai buruk yang dilakukan, bukan kita tak suka keseluruhan yang ada pada dia. Jadi jangan tinggalkan kawan-kawan kita begitu. Okey? Baik. Okey. Ini yang Ustaz tanya soalan tadi, siapakah Abu Lahab? Yang pertama, dia bapa saudara. Dia juga adalah jiran Nabi. Okey? Dan dia seorang yang apa? Yang kaya, yang famous. Apa lagi? Ada kedudukan, handsome. Dia bukan penjaga Kaabah dan dia kutip di rumah Kaabah ke sana. Betul, dia juga ada membuat tugas-tugas tersebut. Jadi ini maksudnya Abu Lahab ni bukan orang biasa-biasa, orang yang hebat. Orang yang hebat. Okey. Baik. Apakah sifat yang ada pada Abu Lahab? Sifat iblis. Sifat iblis yang pertama. Yang kedua, saya dah sebut tadi. Seorang bapa saudara yang teruk, seorang jiran yang teruk. Yang ikut perangai iblis. Baik. Allah Ta'ala sebut apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Maksudnya, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Saya nak tanya, kenapa dalam ayat ni Allah Ta'ala sebutkan perkataan tangan? Kenapa tak sebut kaki ke, kepala ke, badan ke? Kenapa sebut tangan? Daripada persepsi Musa, menggunakan tangan sebab kalau produktiviti manusia, tangan yang selalu digunakan.
Lutfi ni kan apa produktiviti manusia menggunakan tangan, apa pedang kalau dalam persepsi perang, apa tangan kanan apa diguna untuk menyerang dan tangan kiri diguna untuk apa pegang perisai, apa jadi mungkin dalam ayat ni menunjukkan yang apa Abu Lahab tu dia tak boleh menyerang dan dia tak boleh apa dan juga apa dia tak boleh menyelamatkan dirinya, macam apa dia tak ada harapan untuk hidup dia sebab sejak dia cakap kat Nabi taban lak dah apa dia dah apa macam apa dijanji jahanam. Okey, bagus. Musa tahu daripada mana ni? Maklumat-maklumat ni sekolah ke kat mana? Ke baca? Musa dengar sendiri dan apa Musa dengar daripada masyaikh lain-lain. Okey, bagus. Okey. Yang pertama tadi, kenapa sebutkan tangan? Biasa orang bunuh guna apa? Tangan. Tangan. Orang curi guna apa? Tangan. Dan orang buat maksiat guna apa? Tangan kan? Jadi sebab itu disebutkan perkataan tangan. Itu sebab yang pertama kenapa disebutkan tangan. Yang kedua, diriwayatkan bahawa Abu Lahab pernah ambil batu dan baling kepada Nabi SAW. Sebab tu Allah marah, Allah gunakan apa? Tabat yada. Maksudnya apa? Abu Lahab pernah ambil batu dan baling kepada Nabi. Baik ke jahat tu? Jahat. Boleh tak kita ambil batu baling kawan kita? Boleh tak? Okey. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, macam Musa sebut tadi, bila kita berperang, masuk dalam perang ni, kita akan pegang dua benda. Tangan kanan pegang apa? Pedang. Tangan kiri pegang apa? Perisai. Perisai kan? Tangan kanan pegang pedang, tangan kiri pegang perisai. Okey. Pegang pedang maksudnya apa? Kita serang ke kita bertahan? Serang. Pegang perisai kita serang ke kita bertahan? Bertahan. Maksudnya bila berperang kita perlu ada gunakan tangan kanan dan juga tangan kiri untuk pertahankan diri kita. Jadi Allah Ta'ala sebut kedua-dua tangan ni sebab apa? Nak musnahkan kedua-dua tangan tu supaya tidak berfungsi lagi. Sebab apa? Dia buat jahat kepada Nabi SAW. Okey? Boleh? Baik. Okey, seperti yang sebutkan tadi, Abu Lahab bukan nama sebenar dia. Itu hanyalah gelaran. Kunyah dia. Kunyah. Dalam bahasa Arab kita sebut kunyah. Gelaran. Musa ada gelaran tak Musa? Dekat rumah? Tak, tapi Musa label sendiri dah gelaran. Macam Ain dengan Azra ada tak gelaran? Ada. Apa? Ain apa? Kakak. Azra? Adik. Itu antara gelaran-gelaran lah. Mungkin yang lain pun ada. Afaf, Hanina, ada gelaran tak? Comel ke? Ada tak? Yang lain ada gelaran tak? Ada gelaran tulis dekat chat. Okey. Baik. Okey. Jadi apa maksud lahap? Apa? Lahap. Apa maksud lahap? Tahu tak apa maksud lahap? Kita sebut Abu Lahab kan? Lahap tu maksudnya nyalaan api. Okey, nyalaan api. Kenapa dia digelar sebagai Abu Lahab? Abu tu macam bapak lah, bapak. Pemilik kan. Contoh kita kata apalah. Apa lagi? Pernah dengar cerita Abu Nawas? Abu Ubaidah ke Abu Hurairah ke? Abu Hurairah sebagai contohnya. Hurairah tu maksudnya apa? Anak kucing. Kucing.
Dia bukan bapa kepada kucing tu, dia adalah orang yang suka kucing. Jadi bila sebut Abu Lahab, Lahab maksudnya apa? Nyalaan api. Kenapa disebutkan nyalaan api? Sebab dia tak suka Nabi, dia buat jahat kepada Nabi, maka dia tergolong dalam kalangan ahli neraka. Sebab tu digelar sebagai Abu Lahab. So esok janganlah pula bagi nama anak apa? Abu Lahab. Tadi ustaz kata dia famous, dia handsome, dia ada kedudukan, saya nak bagilah nama Abu Lahab. Boleh tak? Bateri. Sebab dia juga bermaksud apa? Lahab tu maksudnya apa? Ahli neraka. Jadi ini antara gelaran yang diberikan kepada penghuni neraka. So, kita nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Juga. Kenapa nak masuk syurga? Okey, baik. Dekat ayat yang pertama ni ada dua perkataan tabba tu. Pasal tak? Kat depan dengan kat belakang. Pasal tak? Satu depan tabat, ada data lah, sama je lah, ada perkataan yang sama. Tabat, satu lagi dekat ujung apa? Tabba. Sama tak perkataannya? Okey. Okey, binasa. Tabat yang kat depan tu, itu bermaksud doa. Yang depan tu maksudnya doa. Okey, yang tabat dekat belakang itu nak beritahu benar-benar dia akan binasa. Okey, bila Allah Ta'ala cerita ni, adakah Abu Lahab terus dibinasakan? Tak. Maksudnya Allah Ta'ala cerita tentang sesuatu yang berlaku pada masa akan datang. Dalam Al-Quran banyak kita lihat ayat-ayat yang berbicara tentang masa depan. Menarik tak? Al-Quran ni berbicara tentang future, tentang masa hadapan. Okey. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Okey. Baik. Itu kita cerita ketika berada dalam neraka. Nak tanya, macam manakah Abu Lahab meninggal? Tahu tak Abu Lahab meninggal macam mana? Tak ingat. Dia kena penyakit kulit. Dia kena penyakit kulit. Musa tahu. Ya Musa. Apa yang saya ingat Musa, beberapa minggu tak sebab Abu Lahab apa dia tak masuk, apa dia tak join perang Badar, apa dia telah hantar satu lelaki dekat Badar apa sebagai wakil dia, okey. So lepas tu Nabi ada satu satu makcik ni Musa lupa nama dia, dan dia ada satu hamba yang Muslim yang tak masuk Badar. Jadi selepas peperangan Badar habis, khabar berita Badar ni datang kepada makcik Nabi, tak saya ingat Musa. Lepas tu masa tu Abu Lahab dekat situ. Lepas tu makcik Nabi hamba yang Muslim tu sebab dia gembira dengar sebab dia gembira dengar kemenangan Islam, dan apa itu hamba tu bersorak gembira. Lepas tu Abu Lahab marah dengan dia, dan dia tumbuk dia teruk-teruk, dan makcik Nabi tu ambil palang kayu dan pukul Abu Lahab dekat kepala dia sampai skal dia terbelah dua. Lepas tu Abu Lahab yang saya ingat Musa, Abu Lahab dapat satu penyakit yang dia berbau sangat busuk, yang bila dia mati disebabkan penyakit dia, dan dipukul oleh kusta, dan dipukul oleh Lubabah Ibn Haris ke apa nama pakcik Nabi tu Musa tak ingat. Lepas tu dalam kubur dia macam orang tolak dia dengan
orang tolak dia dengan kayu masuk kubur dia sebab apa, sebab bau dia teruk sangat, itulah macam pengkhianatan yang paling teruk lah untuk kematian Abu Lahab Baik. ataupun Abdul Aziz. Okey, bagus. Tadi Afaf sebut apa tadi? Afaf sebut tadi? Okey, macam Musa sebut tadi lah. Maksudnya apa? Dia kena satu penyakit yang kronik, penyakit kulit, bengkak-bengkak badan, okey, sampai anak dia pun lari, tak nak dekat dengan dia, takut penyakit tu berjangkit. Jadi Abu Lahab ni mati secara perlahan-lahan. Terseksa tak kalau kita kena penyakit, meninggal secara perlahan-lahan? Terseksa tak? Sakit. Macam Musa sebut tadi, orang tak berani nak sentuh mayat dia sebab takut berjangkit. Baik, tadi kita ceritakan, Ustaz kata Abu Lahab ni dia kaya, dia apa? Dia ada kedudukan, dia handsome, tetapi perakhiran dia macam mana? Teruk sekali. Teruk sekali. Okey. Jadi kita kena ingat, kita di dunia ini kita ada peraturan, terutamanya dari segi ajaran Islam. Okey, mungkin sekarang kita hidup senang kan. Kita ada harta, kita ada rumah besar, kita ada kereta besar, tapi jangan sekali-kali kita menghina orang lain. Jangan sekali-kali kita sakiti orang lain. Takut-takut Allah Ta'ala tarik balik semua yang Allah Ta'ala bagi. Dan takut-takut Allah Ta'ala bagi apa? Bagi balasan yang macam Abu Lahab. Jadi kalau kita kaya, bagus, tak ada masalah. Tapi kita bantu orang yang susah. Kita tolong orang-orang yang perlukan bantuan. Jangan hina orang. Contoh, Ustaz nak tanya. Mungkin adik-adik pernah berhadapan situasi ini. Contohnya kita pergi dekat sesi minat kan. Tiba-tiba ada orang datang minta sedekah. Apa yang kita cakap ke dia? Ain, Azra? Pernah tak berhadapan dengan situasi tu? Pernah. So apa yang Ain ataupun apa yang Azra buat? Kadang-kadang tolak dengan baik. Tolak macam mana? Macam lambai dia sikit, lepas tu macam tak apa macam tu lah. Boleh tak kita hina dia? Kita kata, apalah kau ni? Kan? Hidup merempak miskin. Boleh tak kita cakap macam tu? Tak. Kalau kita tak nak bagi sekalipun, kan? Kalau kita boleh bagi lagi baguslah kan? Tapi kalau kita tak nak bagi, jangan hina orang. Jangan hina orang. Okay? Sebab tu kita kena lihat, mungkin dia minta tu sebenarnya dia betul-betul tak ada duit. Jadi kita sangka baiklah kalau kita bagi, kalau dia buat betul ke tak, dia buat benda yang salah ke, itu antara dia dengan Tuhan. Okey, kita bagi, kita tak ada masalah walaupun dia buat benda yang tak elok lepas tu, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi itu peluang kita untuk buat baik, betul tak? Okey. Baik. Okey. Kalau perasan, perangai Abu Lahab ni sama dengan Fir'aun. Sama dengan Fir'aun. Okey. Fir'aun zalim tak? Zalim. Jahat tak? Jahat. Macam mana perakhiran Fir'aun mati? Dalam kemuliaan ke dalam kehinaan? Hina. Dia kaya tak? Kaya. Dia ada kedudukan tak? Ada. Sama tak dia macam Abu Lahab? Sama. Tapi akhirnya apa? Akhirnya mati dalam kehinaan. Dia mati dalam air, maksudnya mati dalam kehinaan lah. Okay, maksudnya mati dalam keadaan yang teruk. Okey. Saya nak tanya, adakah watak Abu Lahab dan watak Fir'aun ada dalam masyarakat kita sekarang? Watak dia ada tak? Ada tak watak-watak macam tu? Watak yang kaya, yang kedudukan, yang ni tetapi banyak suka hina orang, suka buat jahat kepada orang. Ada tak watak tu? Ada. Ada. Okey? Ada. Ada. Sebab tu kita kena berhati-hati. Walaupun kita baca ni nampak macam cerita Abu Lahab, tapi sebenarnya
okey, sifat ke Abu Lahaban tu, sifat ke Fir'aunan tu masih ada dalam diri manusia. Dulu, kini dan selamanya. Jadi kita kena belajar. Sebab tu bila kita belajar surah Al-Masad ni, jangan jadi seperti Abu Lahab. Kita baca tentang Fir'aun, jangan jadi seperti Fir'aun. Maksudnya jangan jadi tu, jangan ikut perangai Fir'aun, jangan ikut perangai Abu Lahab. Ni kita cerita tentang lelaki. Sekejap lagi kita akan cerita pasal perempuan. Okey. Okey. Baik. Okey. Okey, ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tadi ustaz cerita apa? Dia ni kaya, dia ni ada kedudukan, dia ni ada harta, tapi adakah semua itu dapat menolong dia? Tak. Jadi, adakah harta yang kita ada sekarang ni, okey, akan kita bawa masuk dalam kubur? Tak. Tak. Boleh tak kita contohnya, Musa kat rumah ada kereta apa? Kereta proton je. Proton. Boleh tak kereta proton tu masa kita meninggal kita nak bawa sekali masuk dalam kubur? Apa tu, ada banyak nak gali tu mungkin tak muat kot. Apa tapi kalau masuk dalam kubur tu apa buat kereta dalam kubur tu? Itulah kan, macam dengan Azra kan. Bila kita naik dari kubur tu macamlah kereta tu kan naik dengan kita. Okey. Ada tak orang tanam sekali dengan kereta? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Macam I dengan Azra kan. Boleh tak bawa rumah tu masuk dalam kubur? Tak boleh. Tak boleh. Maksudnya harta ni bukan segalanya. Sebab tu bila kita ada duit, kita ada harta, kena bantu orang yang memerlukan. Jangan bongkak, jangan sombong. Kita takut jadi macam Abu Lahab ni. Dia kaya tak? Kaya. Adakah semua tu boleh menyelamatkan dia daripada tadi tu? Penyakit yang kan biasanya kalau orang yang kaya ni boleh pergi hospital mahal-mahal kan? Tapi adakah itu membantunya? Bila Allah Ta'ala bagi penyakit, adakah itu akan membantu? Tak. Semua adalah kuasa Tuhan. Jadi sebab itulah kena ikut perintah Tuhan. Sebab itulah mak ayah suruh apa? Suruh solat, betul tak? Suruh apa lagi? Mak ayah suruh apa lagi? Baca Quran. Baca Quran. Lagi? Sedekah. Bersedekah. Semua itu adalah amalan-amalan kebaikan yang akan bantu kita masa kita berada dalam kubur nanti. Kita nak kubur kita cerah ke kubur kita gelap? Cerah. Kita nak kubur kita luas ke kubur kita sempit? Puas. Kalau nak luas, okey, nak cerah, kena banyak lakukan amalan-amalan kebaikan. Okey, boleh faham ini kita faham sekarang ni surah Al-Masad ni Allah Ta'ala cerita yang sedemikian. Baik. Sayasla naran zata lahab. Okey. Zata lahab. Okey. Dia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Maksudnya di kat mana ni? Neraka. Dekat dalam neraka. Azra, kalau Ustaz kata kat Azra kan, minggu depan, okay, Azra kena bakar. Apa perasaan Azra? Takut tak? Takut. Takut kan? Jadi Allah Ta'ala dah janjikan kepada Abu Lahab sebab apa? Sebab dia tak nak ikut ajaran Islam. Dia selalu tentang Nabi, lawan Nabi. Okey. Jadi tempat dia di mana? Di dalam neraka. Cuma, okey, Ustaz nak pesan
Jangan kita sekarang ni kan, kita dah belajar surah masak ni, kita jumpa kawan kita, kau macam Abu Lahab lah. Kan? Kau masuk neraka. Jangan sibuk tengok orang. Tengok siapa? Tengok diri sendiri. Tanya diri kita, aku ada tak sifat Abu Lahab? Aku ada tak ciri-ciri Abu Lahab? Jangan duk sibuk tengok orang lain. Kita kata, engkau ada ciri-ciri Abu Lahab lah. Ciri-ciri Abu Lahab ni masuk neraka. Kita tak tahu orang tu masuk syurga ataupun neraka. Kita tak tahu kan sekarang ni masuk syurga ataupun masuk neraka, tapi kita apa yang boleh kita buat, kita lakukan amalan kebaikan dan kita sentiasa doa supaya kita masuk ke dalam syurga. Okey? Jadi bila sebut sayasla naran dzata lahab, dia berbicara tentang hari kiamat. Ustaz nak tanya, hari kiamat ni kita rasa dekat ke jauh? Dekat. Kerana banyak tak tanda-tanda Banyak. hari kiamat ni? Banyak sangat. Okey, apakah tanda-tanda hari kiamat yang adik-adik semua nampak? Tapi ada banyak. Meninggi-ninggikan. Banyak pencakar langit. Pencakar langit lagi. Tak apa, okey, kereta, TV, satelit, satelit dish yang Nabi cakap sebagai pinggan itu, dan seorang ibu melahirkan kepada pemiliknya ada kelahiran Rasul, kematian Rasul, dia ada banyak, mesti ada satu buku tebal. Dia banyak tanda-tanda kan? Banyak sangat. Okay, banyak. Okey, tadi Afah nak sebut apa tadi? Gempa bumi. Gempa bumi. Lagi apa lagi selain daripada tu? Okey. Banyak bangunan tinggi. Betul. Okey, jadi orang yang beriman dia akan melihat kiamat tu dekat. Okey, Musa tunjuk buku tu. What is the book? Itu tu namanya The End of the World. The End of the World. Signs of the Hour Major and Minor. Apa yang kedatangan Dajjal, apa belum datang, apa dan yang sudah datang. Sebab tu orang yang beriman dia akan tengok hari kiamat ni dekat. Tapi orang yang tak beriman dia tengok kiamat ni jauh. Sebab tu Allah Ta'ala sebut innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat hari kiamat itu jauh, sedangkan kami melihat hari kiamat itu dekat. Dan ini antara sifat orang-orang yang tak percaya kepada hari kiamat. Kita lihat dalam surah Al-Humazah. Ingat surah Al-Humazah? Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Okey, apa yang Allah Taala sebut kat situ? Apakah sebab seorang itu dikenal sebagai humazah dan juga lumazah? Dia kata yang pertama suka himpun harta dan bilang-bilang. Maksudnya menyibukkan diri dengan apa? Harta. Yang pertama. Kemudian siapakah mereka juga? Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka menyangka harta itu akan kekal, takkan hilang. Tapi apa yang berlaku kepada Abu Lahab? Adakah harta, pangkat, kedudukan dibawa sekali boleh membantunya ketika mana dia ditimpa satu penyakit yang sangat-sangat dahsyat? Bantu tak? Tak bantu. Jadi kita jangan sombong, kita jangan suka kutuk orang, kita tengok kawan-kawan kita mungkin kurang bernasib baik, jangan hina dia. Kalau kita ada ruang, kita bantu dia. Jangan ejek dia, mungkin dia pakai kasut terkoyak, baju terkoyak ke, jangan hina dia. Sebab dia tak mampu. Okay? Sebab tu kita kena bantu dia kalau kita ada kemampuan. Boleh faham? Baik.
Wamra'atuhu hammalatal hatab. Tadi dah habis dah cerita tentang Abu Lahab. Sekarang kita cerita pasal siapa? Isterinya. Pasal isterinya. Siapakah isteri Abu Lahab? Apa Gelaran dia apa? Gelaran dia? kunyah dia Ustaz tahu tapi nama dia tahu apa gelaran dia Ummu Jamil. Ummu Jamil. Okey, pandai. Tetapi nama dia apa? Nama dia Urwa. Nama dia Urwa. Okey. Dia ini merupakan adik-beradik kepada Abu Sufyan. Kenal Abu Sufyan? Pernah dengar Abu Sufyan? Nah, Ni Saya ingat. Urwa ini adalah saudara kandung kepada Abu Sufyan. Tadi Abu Lahab kaya, ada harta, ada pangkat, ada kedudukan, handsome. Begitu juga dengan Urwa. Ada kedudukan, ada pangkat, ada harta dan juga cantik. Sebab tu bila dia pergi dekat dia masuk ke berjalan ke pekan-pekan, dia suka tunjuk ni gelang rantai yang dia ada. Pernah tengok Mami Jarum? Mami Jarum, filem Mami Jarum pernah tengok tak? Tak pernah tengok. Mami Jarum ni yang suka pakai gelang penuh ni, tunjuk kat orang pakai gelang. Bagus tak? Itu tujuannya apa? Nak menu. itu riak. Riak. So bila dia pakai rantai tu kan, bila dia jumpa Nabi, dia kata apa? Dia kata demi nama Allat dan juga Al-Uzza. Itu nama apa tu? Berhala. Berhala. Dia kata aku akan gunakan rantai ini untuk menentang Nabi SAW. Maksud dia apa? Dia pun marah kepada Nabi. Baik. Ustaz kata tadi, Urwa ni kaya tak? Ya. Ada. Ada kedudukan tak? Ada. Ada pangkat tak? Ada. Ada harta tak? Ada. Cantik tak? Cantik. Tapi apa yang Allah Ta'ala sifat kepada dia ni, ayat keempat ni? Seperti apa? Allah Ta'ala gambar dia Seperti seperti apa? Fir'aun. Ini kat ayat keempat ni. Abu Lahab. Ni ayat keempat ni, baca ayat keempat ni. Pemunggah kayu api. Pemuka kayu api. Orang yang apa kerja dia cari kayu api ni hebat ke? Tak. Biasa ada kedudukan. Maksudnya apa? Allah Ta'ala sedang apa ni melalui ayat keempat ni? Menghina. Sedang menghina siapa? Isteri Abu Lahab. Isteri Abu Lahab. Sebab apa? Isteri Abu Lahab pun menentang Nabi SAW, menentang agama Islam. Okey, jadi sebab itu kita kena kata kat sini, bila mana kita ada harta, ada pangkat, kita kena guna dengan cara yang baik. Jangan jadikannya sebagai satu sebab untuk kita menggunakan harta, pangkat, kedudukan tersebut untuk menentang agama Islam. Okey, boleh? Okey. Baik. Okey, ini isteri. Ada pandangan mengatakan kenapa disebut sebagai pemunggah kayu api ni, disebabkan di dalam neraka nanti isteri Abu Lahab sendiri yang akan ambil kayu-kayu api ni dan bakar Abu Lahab. Okey, cuba bayangkan suami isteri. Sekarang ni siapa bakar siapa? Isteri bakar suami. Isteri bakar suami. Baik ke jahat tu? Jahat. Jahat. Sebab tu esok adik-adik nak kahwin semua kan, kena taat kepada suami kalau suami tu masih perintahkan perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Okey? Baik. Sebab itu di dalam ini Allah Ta'ala gunakan perkataan imra'ah. Imra'ah maksudnya. Imra'ah maksudnya apa? Isteri. Okey? Ada juga dalam bahasa Arab digunakan juga apa? Kalau tengok imra'atu Fir'aun. Isteri Fir'aun.
Okey. Kemudian apa? Imra'atun Nuh. Okey. Kemudian apa? Imra'atul Lut. Okey. So kita tengok kat sini penggunaan perkataan apa? Penggunaan perkataan imra'ah. Okey, imra'ah. Okey, kenapa Allah Taala gunakan perkataan imra'ah? Okey, ada beberapa sebab. Okey. Okey, bila kita berkahwin, kita nak bahagia ke kita nak sengsara? Bahagia. Bahagia itu sebab kita berkahwin. Okey, nak bahagia, betul? Tetapi kalau pasangan kita maksudnya okey, kalau sepatutnya kita perlu ikut ajaran agama Islam tu. Okey. Jadi kita tengok contoh Imratu Firaun. Isteri Firaun beriman ataupun tidak? Tak. Yalah, dia beriman. Isteri Firaun. Beriman. Allahumma salli wa sallim. Siapakah isteri Firaun? Apa? Asia. Ratu Asia. Okey, Asia. Okey. Bila seorang beriman, seorang tak beriman, bahagia tak rumah tangga? Tidak. Tak. Tak bahagia. Jadi digunakan perkataan imra'ah. Nabi Nuh, Nabi kan? Isteri dia beriman tak? Tidak. Tak. Bahagia tak? Tidak. Nabi Lut, isteri dia beriman tak? Tak. Tak beriman. Jadi dalam keluarga, bila mana isteri ataupun suami, atau khususnya isteri, tidak mengikut ajaran agama yang betul, maka digelar sebagai imra'ah. Sebab tu digunakan perkataan imra'ah. Nanti kalau adik-adik jumpa dalam Quran perkataan imra'ah, itulah maksudnya. Itulah maksudnya. Okey? Boleh? Satu lagi imra'ah ni juga adalah okey, mereka yang tidak ada keharmonian selain daripada dalam keluarga dan juga dalam masyarakat disebabkan apa? Disebabkan tidak mengikut ajaran agama. Okey? Baik. Okey? Dan Allah Taala guna perkataan hammalatal hatab. Apa maksud hammalatal hatab? Pembawa kayu api. Okey? So ada sebab Allah Taala gunakan perkataan itu. Yang pertama, okey, Allah Taala nak hina dia walaupun dia adalah seorang yang kaya. Jadi dia kata dia ni layak digelar sebagai apa? Pembawa kayu api. Yang pertama. Yang kedua, macam Ustaz sebut tadi, dalam neraka dia akan ambil kayu tadi, okey, bukan sekadar bakar suami dia. Dia ambil kayu, dia bakar diri dia sendiri. Itu disebut sebagai hammalatal hatab. Yang ketiga, okey, isteri kepada Abu Lahab ni, dia suka bawa cerita, bawa mulut. Bata api. Apa dia suka api, sebarkan perkara-perkara yang tak betul sehingga mewujudkan api pemusuhan. Sebab tu perempuan jangan jadi batu apa? Api. Suka laga-lagakan orang. Ini sifat-sifat siapa ni? Itu dia Abu Lahab. Sifat Abula. Ummu Jamil. Jamil. Ummu Jamil ataupun Urwah. Okey. Okey. Jadi Urwah ni walaupun dah meninggal, dah tak ada kan, dah mati, tapi sifat Urwah ni ada tak dalam diri masyarakat sekarang ni? Ada. Ya. Okey. Jadi Ustaz nak cerita satu keadaan. Okey, satu hari Rasulullah SAW tengah duduk bersembang dengan Abu Bakar As-Siddiq. Okey, tiba-tiba Urwah ni datang nak cari Nabi sebab marah.
Sebab apa ni? Ayat ni turun apa? Wamra'atuhu hammalatal hatab. Marah dah. Dia ni kaya, tiba-tiba kata dia ni macam pembawa kayu api. Jadi dia marah. Bila dia marah, dia nak pergi jumpa Nabi. Masa tu Nabi tengah duduk dengan Abu Bakar As-Siddiq. Okey? Okey. Bila dia pergi, Rasulullah dengan Abu Bakar ada kat situ. Dia datang, dia tanya Sayyidina Abu Bakar, dia tanya, mana Rasulullah? Sedangkan Rasulullah ada kat sebelah siapa? Sebelah Abu Bakar. Bakar. Rupa-rupanya Urwa ni tak boleh nampak Nabi. Oh. Okey, dia marah ni, marah. Okey, jadi dia buat satu puisi, dia karang satu puisi menghina Nabi. Dia kata apa? Muzammaman qalaina wa dinahu abaina wa hukmahu asaina. Dia buat puisi. Apa maksudnya? Dia kata yang dicela kami dah penat. Yang dicela siapa? Dia kata kat Nabi lah. Nabi Muhammad. Dia kata agamanya kami abaikan. Hukumnya kami tinggalkan. Wah, marah betul kan? Marah betul Urwa ni kepada Nabi. Sebab tu Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala umpamakan nanti, Ustaz sebut tadi ke apa? Hammalatul hatab itu, dia ambil kayu api, dia bakar suami dia, lepas tu dia ambil kayu api, bakar diri dia sendiri. Kita jangan jadi sampai macam tu. Okey, dan ayat terakhir, Allah sebut apa? Ni hammalatul hatab lah, orang yang bawa kayu api. Ni hanya gambaran lah, bukan rupa sebenar Urwa tu. Ustaz pun tak pernah tengok Urwa tu. Okay. Dan ayat terakhir apa? Fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya sejenis tali dari tali-tali yang dipintal. Okey. Jadi bila dia menanamkan kebencian kepada Nabi, sebarkan benda-benda yang tak betul tentang Nabi, ia seolah-olah tali itu sedang menjeratnya diri sendiri. Faham tak? Pernah tengok tak tali yang bersimpul-simpul? Pernah. So kalau kita ambil kan tengkuk kita letak kat tali yang bersimpul-simpul, apa akan jadi? Tercekik. Tercekik. Begitulah Allah Ta'ala sebut kepada Urwa tadi tu. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya sejenis tali dari tali-tali yang dipintal. Okey? Dan kenapa disebutkan juga mim masad tadi? Ustaz kata tadi, dia pakai apa? Pakai rantai kan? Dia kata dengan rantai ni aku akan musnahkan Nabi. Jadi Allah Ta'ala kata, rantai ini umpama apa? Umpama tali-tali yang akan musnahkan diri dia sendiri. Okey? Jadi bila Urwa ni hina Nabi kan dengan puisi tadi, Nabi balas dengan benda yang sama tak? Tidak. Sebab tu kita, kalau orang kata kat kita benda yang tak baik, boleh tak kita balas dengan benda yang sama? Tidak. Sebab apa Nabi pun cakap kul khairan au litasmut kan. So memang Nabi sendiri pun buat lah. Betul. Berkatalah yang baik-baik ataupun diam. Seperti mana yang Musa sebut tadi. Okey, jadi apa pengajaran kita belajar kat sini? Yang pertama, jangan jadi tukang gosip, jangan jadi tukang fitnah, jangan jadi tukang adu domba, jangan jadi batu api. Okey? Yang kedua, kita kena sabar. Bila orang kutuk kita, orang maki kita, kita kena sabar. Kita tengok dekat social media. Adik-adik ada apa sekarang ni? Ada IG tak? Ke ada apa? Social media ada apa sekarang ni? Pakai apa? Social media Musa tak guna. Alhamdulillah. Adik-adik lain ada tak pakai social media? Ada. Insta. Insta kan contohnya kan. Contohnya mungkin dekat Insta.
orang duk komen benda-benda yang tak baik. Bagus tak kita join sekali, mengutuk orang, maki orang, kita hina orang. Tak, itu tak. Apa nanti kita punya pahala jadi pemilik orang tu. Okey, jadi kalau nak bincang, bincanglah secara betul-betul. Kalau nak bincang, jangan kutuk orang, jangan maki orang, jangan hina orang, jangan perkecilkan orang. Itu tak bagus. Okey? Boleh. Jadi sekarang faham tak apa maksud masad itu? Faham. Itulah namanya surah Al-Masad. So jangan sampai apa yang kita ada tu, okey? Maksudnya rantai kegelang itu adalah perumpamaan saja. Dari sudut kedudukan, kuasa yang kita ada, jangan sampai kuasa, kedudukan, pangkat, harta yang kita ada itu menjerat diri kita sendiri. Itu maksudnya di sebalik surah Al-Masad. Kalau kita kaya, kita ada kedudukan, kita jadi orang besar, bantulah mereka yang memerlukan. Jangan hina, jangan jadi bongkak, jangan sebut ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia kan. Tapi kita bantu mereka yang memerlukan. Boleh? Okey, alhamdulillah kita dah ni semua kesimpulan Ustaz nak sebutkan tadi kan. Kita tengok kategori lelaki dan juga wanita Okey. Kita tengok yang okey, nama-nama sahabat dan nama-nama apa nama orang kafir. Yang pertama, kafir yang Muslim friendly. Walaupun dia tak beriman tetapi dia baik dengan Nabi, contohnya dengan orang Islam. Siapa dia? Talib. Abu Talib. Talib. Okey, kita lihat yang kedua. Kafir ni teruk lah, tak beriman kan? Okey. Tapi kalau masuk Islam, dia akan jadi musuh yang hebat. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal masuk Islam tak? Tak. Abu Jahal. Tak. Abu Sufyan. Tak lah, tapi Omar masuk Islam. Abu Jahal masuk Islam tak? Tak. Beza tak Abu Jahal dengan Abu Lahab? Ya. Abu Jahal dengan Abu Lahab tak lain. Sama je peperangan. Lain ke sama? Lain. Okey. So, soalan Ustaz tadi, adakah Abu Jahal masuk Islam? Tak. Tak. Okey, seterusnya. Okey, kafir yang biasa tak menyerang Nabi secara personal, iaitu Utbah bin Abi Rabi'ah. Dia tak beriman tapi dia tak serang Nabi secara personal. Okey, yang keempat, kafir benci Islam, okey, mencaci maki Nabi. Siapa dia? Abu Lahab. Tengok perempuan pula. Wanita yang hebat. Kemudian ada penjaga yang hebat. Siapa? Maryam dengan Nabi Zakaria. Kemudian ada wanita yang hebat. Tetapi penjaga dia teruk. Siapa? Imra'ah Fir'aun tadi. Asia kan? Asia beriman tak? Beriman. Hebat tak Asia? Hebat. Tetapi penjaga dia siapa? Fir'aun teruk. Ada juga wanita yang teruk. Tapi penjaga dia hebat. Siapa? Imra'ah Lut. Apa dengan Nuh? Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Dan yang keempat, kan, perempuan tu teruk, penjaga laki pun teruk. Siapa? Ummu Jamil. Ummu Jamil dengan Abu Lahab. Nak tanya sekarang ni, adik-adik nak masuk kategori mana? Pertama. Kategori yang pertama kan. Kita jadi wanita yang hebat dan kita ada penjaga yang hebat. Sebab tu kita tengok kat sekarang. Okey, jangan jadi seperti Ummu Jamil, jangan jadi seperti Abu Lahab. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan tak? Boleh faham tak? Okey, Ustaz nak tanya, apa yang adik-adik belajar malam ni? Boleh ulang tak? Apa yang adik-adik dapat malam ni?
bahawa semuanya sementara. Semuanya sementara. Kita punya harta tu walaupun kita kumpul tu sia-sia, dia dapat membantu kita pada dunia tetapi kita tak dapat bantu kita dekat kubur, alam kubur dan akhirat. Ya, bagus Lutfi. Okey, ada orang lain nak bagi ke? Musa belajar apa nama sebenar Ummu Jamil. Umur Jamil, bagus. Yang lain? Apa lagi yang adik-adik belajar? Aisyah, macam mana nak sebut something ni? Ain, Azra? Jangan selalu zalim orang. Jangan selalu zalim orang. Okey. Musa ada satu soalan boleh? Ya. Itu apa makcik Nabi yang pukul Abu Lahab dengan kayu tu bukan Lubabah bin Harith ke? Ke lain? Yang mana? Apa makcik Nabi yang pelangkung Abu Lahab dengan kayu tu. Apa nama dia? Nama makcik Nabi yang pukul Abu Lahab Ya. Apa yang pukul Abu Lahab dekat kepala sampai dia crack tu. Okey, apa nama Musa baca dekat mana tu? Tu nama baca dekat Yakin saya rasa. Yang mana? Dekat mana? Apa Ustaz Omar Sulaiman. Ustaz Umar Sulaiman. Okey, nanti Ustaz cek balik yang tu sebab Ustaz tak pernah dengar riwayat tu. Nanti Ustaz cek balik, boleh? Ustaz, Ya. saya ada soalan. Ya. Isteri Abu Lahab tu dia mati macam ni? Okey, tidak diceritakan dia mati macam mana. Tapi macam Abu Lahab diceritakan kematiannya yang mati secara perlahan dan mengalami penyakit yang teruk. Tapi isteri Abu Lahab tidak diceritakan bagaimana dia mati. Saya ada baca satu buku tu tentang penentang Nabi. Dia kata bahawa si Ummu Jamil tu dia mati dia mati apabila dia membawa kayu berduri tu untuk letak dekat jalan yang kebiasaannya Nabi jalan. Tapi itu saya rasa macam yang lain kot. So dia ada kadang-kadang banyak buku yang kita baca, kadang-kadang dia berdasarkan riwayat-riwayat yang sepatutnya kalau riwayat tu sahih baru kita pegang lah. Dia banyak riwayat-riwayat yang Ustaz nampak macam tak ada sumber yang kukuh lah untuk kita pegang. Tapi kalau Quran tak cerita, tak perlulah kita tahu macam mana dia meninggal. Yang penting apa yang kita belajar adalah apa? Jangan ikut seperti Abu Lahab, jangan ikut seperti Ummu Jamil. Itu yang penting. Okey. Baik, ada soalan lain? Musa dah jumpa video dia dekat sini. Video apa? Itu. Musa dah jumpa video Yakin yang cakap pasal Lubabah. Okey. Okey, nanti Ustaz check ya. Baik. Ada soalan lain? Ustaz, Ya. yang Abu Jahal tu jadi musuh hebat tu macam mana? Tak, maksudnya bukan musuh, maksudnya musuh yang hebat ni dia maksudnya bila dia mempertahankan sesuatu yang dia rasa betul. Faham tak? Maksudnya? Maksud dia, okey. Bila kita dia lah kalau dia masuk Islam, maksudnya dia akan jadi orang yang hebat lah. Dia akan menentang musuh Islam, faham tak? Sebab dia tu hebat. Okey? Dia faham?
Ha. Orang tu hebat kan, contoh macam Umar kan. Umar okey, sebelum dia masuk Islam, dia tu hebat tak? Hebat. Bila dia masuk Islam, apa jadi kepada Islam? Orang kafir semua takut. Betul. Okey. Ha. Okey, ada soalan lain? Yang waktu Urwah cari Nabi tu, dia tak boleh nampak waktu tu je ke? Tak boleh nampak Rasulullah. Bila cerita dalam riwayat tu dia tak nampak masa tu lah. Masa dia dengan Abu Bakar. Oh. Sebab dia apa? Tujuan tu dia pergi dia marah Nabi kan? Dia marah Nabi. Mungkin dia nak hina Nabi, nak maki Nabi sampai dia tak nampak Nabi. Okey. Itu saja insya-Allah. Okey. Ya, apa misalnya satu apa lain apa sebab kan ada apa imraah, ada imraah, ada apa ada zauj, apa dan lain-lain. So apa lain imraah dengan zauj? Okey, dia ada beberapa perbezaan lah imraah dengan zauj ni. Okey. Zaujah. Tapi dalam Quran tidak ada perkataan zaujah. Hanya perkataan zauj saja. Dia dalam bahasa Arab, zauj ni maksudnya pasangan. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, perempuan tu kita panggil zaujah kan. Tapi dalam Quran cubalah cari, tak ada perkataan zaujah. Hanya perkataan imraah dan juga zauj sahaja. Itu bermaksud pasangan. Dia ada beberapa perbezaan lah di antara perkataan imraah dan zauj. Cuma perlukan penerangan yang lebih panjang. Mungkin Ustaz boleh terang dalam next session boleh? Boleh. Sebab dia banyak contoh. Okay, dia banyak contoh. Okay, so kalau kita nak tengok secara ringkas, dia melibatkan tadilah yang beriman, yang tak beriman dan yang ada anak, yang tak ada anak. Itu ada kaitan tu bila sebut tentang zauj dan juga imraah. Nanti Ustaz bagi contoh yang lebih detail lah. Ni dah ada secara ringkas okey. Perbezaan di antara imraah dan juga zauj. Okey. Kita tengok zauj tu, macam Ustaz cakap lah, dia tak ada perkataan zaujah, dia ada hanya perkataan zaujun ataupun zaujahu kat sini. Okey, ini perbezaan dia. Okey, kalau zauj tu maksudnya kalau hidup bahagia, aman, sentosa, itu kita gunakan zauj. Okey, kalau orang yang taat Allah dan Rasul, kita guna perkataan zauj. Okey, kalau ada anak, kita gunakan perkataan zauj. Ini secara ringkas lah. Sebab tu Ustaz kata secara ringkas sahaja. Perlukan penerangan yang lebih mendalam lah. Okay. InsyaAllah akan datang kita akan bincang lebih mendalam lah insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okay. InsyaAllah bulan ketika kita berapa bulan sekali? Ya weh. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Maksudnya kita jumpa bulan depan lah. Okay, kita jumpa bulan depan insyaAllah. Ada je ni. Okay. Tak nak isi ke? Okay. So kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita jumpa pada bulan depan insyaAllah. Okay. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.